Yo, Assalamualaikum semua, Imran di sini. Jadi, pada tahun lepas, Xiaomi telah melancarkan phone diorang iaitu Xiaomi Mi 90 dan Mi 90 Pro. Dan pada tahun ini, diorang telah melancarkan phone terbaru diorang iaitu Mi 10T Pro dan Mi 10T. Sebelum tu aku akan bacakan spek varian apa yang ada dekat tangan aku ni dulu. Untuk varian warna, aku dapat versi Cosmic Black dengan RAM 8GB dan 296GB storan. Jadi, mampukah Mi 10T Pro ni mewarisi tahta ayah dia iaitu Mi 90 Pro yang keluar pada tahun lepas tu? So kalau nak tahu, jom kita mulakan video ni. So nak pendek kata, aku telah guna phone ni dah dekat seminggu dan aku rasa aku nak state benda yang obvious dulu yang semua orang tengah cakap sekarang ni iaitu pasal skrin dia. Yang banyak orang tak suka pasal skrin ni adalah sebab sebelum ni Mi 90 dan Mi 90 Pro menggunakan skrin jenis AMOLED dan Mi 10T Pro ni dia pakai skrin jenis IPS LCD. Jadi macam orang tak berapa minat sangat lah sebab LCD dengan AMOLED jauh beza lah dari segi warna semua tu kan. Aku pun at first masa dapat phone ni aku macam serius lah LCD kan. Tapi bila dah lama pakai tu kan, aku sedar LCD ni bukan LCD yang macam kat Redmi Note 9S tu yang jenis cikai gila tu kan. Ni adalah jenis grade tinggi punya. First kali aku nak kata dia punya LCD ni memang sangat bagus. Warna dia vibrant, sharpness tinggi. Lepas tu dia punya hitam pun agak pekat kat, tapi tak sepekat AMOLED lah. Lepas tu yang paling penting, color accuracy dia memang bagus. So nampak natural lah warna-warna dia semua ni kan. Dan lagi satu, Xiaomi claim sendiri dia punya color accuracy ni lagi tinggi daripada iPhone 11. Tapi serius lah, aku kata kat korang, panel LCD ni memang bagus, mantul gila. Kalau korang tunjuk kat aku phone ni kan, kalau korang tak beritahu kat aku lah LCD atau OLED, aku akan cakap, weh ni screen OLED kan. Tapi sebenarnya lalas LCD. So memang terkejut kat aku lah. Tapi kalau korang tak percaya, skeptical dengan apa aku cakap ni, korang boleh pergi ke Mi Store dan check sendiri dia punya screen ni. Memang serius, korang takkan disappoint punya. LCD dia memang bagus gila tu. Tapi kalau korang letak side by side dengan screen jenis AMOLED dengan phone ni, memang korang akan perasan lah warna dia berbeza sikit dengan AMOLED. AMOLED warna dia lagi pekat, hitam tu memang deep black lah. Compare dengan dekat sini dia black kat, tapi dia macam greyish sikit lah. So memang akan nampak perbezaan dia lah. Dan lagi satu, apa yang Xiaomi up kan dekat diorang punya IPS LCD Mi screen ni adalah refresh rate yang tinggi iaitu 144Hz dan dia ada adaptive sync. So macam biasalah, bila refresh rate tinggi memang rasa smooth gila lah guna. Bila scrolling tu dan main game pun yang support 144Hz tu pun rasa gila-gila sonok lah. Dia rasa smooth gila kan, macam cakap smooth kan. So memang shock lah. So apa benda yang adaptive sync ni kan? So adaptive sync ni simple je aku nak cerita kat korang. Aku tak nak buat detail sangat. So adaptive sync ni dia macam, okay, bila korang tengok movie, tengok content media apa-apa, okay, dia akan berubah refresh rate. Contoh macam korang buka YouTube, contoh macam korang tengok video Wiser sekarang ni kan, kita orang shoot 30fps. So dia akan tukar refresh rate ke 30fps masa korang tengok video tu. Kalau 60fps so dia akan tukar ke 60Hz. Kalau benda tu 90fps, dia akan tukar ke 90Hz. So nak simplekan, dia akan bertukar lah refresh rate mengikut konten yang support refresh rate dia ke tak. So memang lagi segi bateri tu memang bagus lah, battery consumption dia. Bila phone tu tak support adaptive sync, dia akan stay dekat 144Hz. So dia akan makan bateri yang banyak lah. So bateri jadi macam air. Tapi disebabkan adaptive sync ni, dia akan kawal lah korang punya refresh rate mengikut konten yang korang tengok tu. Jadi bateri dia taklah macam air kan. Tambah lagi dia guna LCD kan. LCD ni kalau korang tahu kelemahan dia, dia banyak makan bateri. Tak kisahlah brightness tinggi ke rendah, sama je dia punya power consumption. Cakap pasal bateri, phone ni datang dengan bateri sebesar 5000 mAh. Memang besar juga. Dan aku boleh kata bateri performance dekat phone ni memang bagus. Aku dapat screen on time average around 6 hour ke atas. Tu kalau aku guna main game dan guna biasa dengan kadar yang biasa lah, tak main teruk sangat lah. Mungkin dalam 6 jam tu aku main 1 atau 2 game macam tu je. So memang nice. Lepas tu kalau korang main game jenis tahap God tier ni, memang main tak henti-henti tu, mungkin bawah 4 jam 5 jam macam tu lah. Ok, masa nak charge phone ni pula around sejam 5 minit atau sejam macam tu. Dia laju jugalah sebab dia guna 33W fast charger yang ada dalam kotak. So charger dia sangat efisien lah untuk charge phone ni. Software yang digunakan dekat phone ni pula adalah MIUI 12 berasaskan Android 10. Dan bagi aku, MIUI dekat phone ni sangat optimal dan aku tak jumpa mana-mana lag or stuttering lagi. So memang nice by Xiaomi sebab optimizekan dia punya software dekat phone ni. Jadi fungsi-fungsi yang menarik yang ada kat MIUI ni macam biasalah, antaranya dark mode. Korang boleh force dark mode kat mana-mana application. Lepas tu ada floating windows.
game turbo dan lain-lain lah yang korang dah biasa tengok dah kan dekat Xiaomi Mi phone ni. Jadi macam performance harian pula dengan phone ni. Aku rasa korang dah tahu dah macam mana performance dia. Phone ni pakai Snapdragon 865. Jadi macam nak cerita tu macam biasalah, smooth gila, tak ada lag sebab chipset flagship kan. Jadi macam kau expect lah dia smooth. Lepas tu dengan 144Hz refresh rate ni lagi berdesup lah laju dia. Dan gaming ni pula pun sama, boleh main game dengan setting maksimum. Dan satu game yang aku try lah untuk phone ni iaitu Genshin Impact. Sebab apa aku try game ni? Sebab satu game ni baru lagi dan dia antara game yang demanding gila untuk grafik dekat Android phone sekarang ni. Dan dia free, dia sangat popular sekarang. Dan lagi satu, aku main game ni je dekat phone. Jadi itulah sebab aku main, that's why lah. So apa yang aku perasan, aku main game ni dengan setting maksimum overclock 60fps. Dan bila aku main dekat 30 minit, dia akan drop dekat 10% juga bateri. So memang wish, teruk juga lah 10%. So bila aku main dekat sejam tu, dia akan drop lagi 10%. Jadi dah total 20% lah dalam masa sejam yang korang main game ni. So aku suggest korang jangan main dengan setting maksimum sangat lah. Tapi kalau korang nak enjoy grafik yang cantik dia tu, boleh lah main. Tapi bateri jadi air lah kan. So lagi satu yang aku perasan, dia punya belakang ni jadi panas gila bila main sejam Genshin Impact tu. Tapi yang bestnya, dia masih constant 60fps walaupun dah panas kat belakang ni. Mungkin dia punya cooling system optimalkan dia punya gaming performance ni. Okey, sekarang adalah main highlight untuk smartphone ni, iaitu tentang kamera dia. Kamera yang digunakan pada Mi 10T Pro ni adalah 108MP sensor dengan aperture f1.7 disertakan dengan OIS, 13MP f2.4 ultra wide dan 5MP f2.4 untuk makro. Jadi gambar yang tangkap menggunakan main kamera memang sharp, dynamic range dia pun bagus dan paling penting warna dia vibrant dan natural. Suggestion aku kalau korang nak tangkap gambar, pastikan korang tangkap dekat tempat yang mempunyai kawasan pencahayaan yang elok. Sebab apa? Kalau korang tangkap tempat macam tu, gambar dia lawa babe, serius. Untuk night mode dia bagi aku masih bagus, masih sharp walaupun ada setengah area dia nampak soft sikit. Untuk ultra wide pula, aku boleh kata dia average, jadi tak wide sangat macam phone Xiaomi yang lain. Tapi bagi aku, dia boleh lah pergi kan. Sharpness dia okey, cuma dia gelap sikit lah compare dengan main kamera. Untuk makro pula, macam biasalah, bagi aku makro ni sekarang dia useless anyway. Tapi bagi aku, makro dia memang bagus, tapi aku takkan guna sangat lah. Untuk selfie lah, phone ni menggunakan selfie kamera 20MP f2.2 dan bagi aku gambar dia nampak biasa je. Dan beauty mode ini akan auto turn on bila korang turn on selfie kamera dia ni, which is kinda annoying. Tapi tak apa, gambar dia bagi aku nampak macam your typical Xiaomi ni selfie kamera yang nampak macam pucat muka aku dan tak nampak natural sangat. Tapi okey lah, untuk orang yang jarang guna selfie kamera, aku rasa tak ada masalah. Selain itu juga, phone ni ada beberapa features kamera yang sangat menarik. Antaranya adalah clone dan long exposure. Okey, aku akan ceritakan sikit kat korang tentang clone mode ni dulu. Clone mode ni macam korang expect lah, dia boleh clone diri korang menjadi dua. Dan ni antara kamera features favourite aku yang ada dekat Mi 10T Pro ni. So ni adalah sampel yang diambil menggunakan mode clone ni. Lagi satu mode baru adalah long exposure mode dan AI Sky, di mana korang boleh ambil gambar dalam masa yang lama sikit dan dia ada efek yang tersendiri. Antaranya adalah moving crowd, neon trails, oil painting, light painting, starry sky dan star trails. Untuk AI Sky pula, korang boleh tukar suasana langit, contohnya tukar ke malam, cuaca dan lain-lain. Untuk video pula, korang boleh record video menggunakan main kamera sehingga 8K 24fps or 30fps dan dia ada stabilization. Tapi bagi aku, kalau korang nak record video, aku suggest korang guna 4K je sebab 4K nya footage ni dah cukup elok dan lagi stable dan tak ada macam masalah stuttering compare dengan 8K ni. 8K ni bagi aku ni masih tak stable lagi. Aku rasa korang tunggu dulu software update baru boleh korang guna demi 8K ni. So ni adalah sampel video dia. Jadi inilah video dari 8K, video 8K 30fps. Sorry kalau bunyi angin tu, sekarang ni kawasan tengah berangin ni. So tengok sharp tak video dia.
Jadi inilah rakaman menggunakan 4K 30fps. Tengok stabilization ni macam mana. Inilah rakaman menggunakan 1080p front facing camera. Dia ada EIS, ada penstabilan langsung. Tengok dulu macam mana kualiti dia. Okay, kita dah sampai dah penghujung video. So sebelum aku concludekan video ni, aku akan beritahu kat korang benda yang aku suka dan tak suka pasal smartphone ni. First kali aku akan ceritakan benda yang aku suka. First kali yang aku suka tentang phone ni, dia punya IR blaster. Walaupun IR blaster sekarang dah tak ada dekat kebanyakan smartphone, tapi Xiaomi masih mengekalkan signature dia orang, iaitu IR blaster ni, yang bagi aku agak berguna. Kalau aku nak tutup aircon, aku tekan macam ni, dia akan auto tutup. So which is sangat useful lah bagi aku kan. Lepas tu seterusnya pula, dia ada LED notification dekat belah atas ni, yang di mana sekarang ni phone dah tak ada dah, benda-benda tu dah pupus dah. So Xiaomi masih mengekalkan benda tu. So nice lah. Benda yang aku tak suka pula kan tentang phone ni adalah dia tak ada audio jack. 3.5mm audio jack tu, dia dah pupus dah. So kalau korang nak guna tu, korang boleh guna dongle yang diberi dalam kotak, ataupun korang boleh guna TWS ataupun mana-mana lah, Bluetooth speaker ke. Satu lagi benda yang aku kurang suka adalah design belakang phone ni. Satu, dia punya kamera bump ni agak besar, dan kalau letak atas meja tu, dia akan bergoyang-goyang sikit lah. Lagi satu, phone ni guna design jenis glossy finish. Jadi kalau korang tak guna case dekat phone ni, memang teruk jugalah, dia akan tinggalkan fingerprint tu. Lagi satu, yang last sekali untuk benda yang aku tak suka adalah dia punya apps. Ada setengah apps macam Spotify, dia tak beberapa optimize sangat. Apa maksud aku optimize? Optima atau optimize. Ikutlah korang suka mana aku guna. Dia macam mana, dia punya play button ni, dia jadi macam bulat. Dia tak ada macam bentuk play pause kan, dia bulat terus. So aku pun macam pelik, kenapa dia macam ni kan. Dia macam buggy sikit. Aku dah try uninstall dan install balik, dia still the same problem. So aku harap Spotify ke atau mana-mana lah, atau Xiaomi akan fix benda ni. Sebab aku punya Mi 90 Spotify okey je, cuba kat sini yang nampak pelik sikit. Tapi bunyi semua ada lah. So that's all lah tentang Mi 10T Pro ni. Tapi sebelum tu aku akan bacakan kat korang harga yang korang dapatkan untuk phone ni. Untuk Mi 10T Pro ni, dia ada satu variannya, iaitu varian 8GB RAM dengan 256GB storan. Korang boleh dapatkan dengan harga RM1,999. Jadi apa pandangan aku sebagai pengguna Mi 90 tentang Mi 10T Pro ni? Bagi aku, kalau kau tanya aku memang suka phone ni. Cuba telah, macam phone ni dia ada upgrade dan downgrade dia sendiri. Contohnya macam dia punya downgrade tu, macam dia pakai panel IPS dan dia tak ada audio jack. Tapi apa yang bagusnya, dia macam Xiaomi compromise lah benda yang buruk tu, dia upkan benda yang bagi bagus. Contohnya macam IPS ni ada adaptive sync 144Hz. Jadi macam smooth gila lah compare dengan 60Hz AMOLED yang ada kat Mi 90 aku atau Mi 90 Pro tu. Lepas tu lagi satu, dia pakai kamera yang lagi besar, yang lagi elok, iaitu 108MP compare dengan 48MP yang ada kat Mi 90 Pro tu. So dia macam upgrade dan downgrade lah at the same time. Kalau kau tanya aku, phone ni memang bala, mana ada nak cari phone yang pakai Snapdragon 865 bawah 2000. So aku rasa memang berbala lah kalau korang nak up. Tapi kalau korang pengguna Mi 90 Pro tu nak upgrade ke sini, mungkin korang kena fikir dua kali dulu lah, sebab AMOLED dengan IPS LCD ni berbeza jugalah warna kan. So that's all lah dari aku, Imran. Assalamualaikum. Adios. Bye. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.